Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hamid bin Ramlan. Saya akan mengajar pelajaran Imla tahun 3 sesi pagi ya. Sedikit pengenalan tentang Imla ni. Di mana pelajaran Imla ni adalah satu pelajaran yang banyak berkisah tentang kata terbitan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, kita nak sebut perkataan tambah dalam bahasa Melayu. Tambah ni tambah lah kan, tapi bila kita sebut penambahan, maksud dia dah jadi lain. Macam tu juga dengan bahasa Arab di mana dia menceritakan tentang penambahan ataupun kata terbitan ni adalah di dalam pelajaran Imla itu sendiri. Baik. Untuk darjah 3, kata terbitan yang difokuskan adalah berkaitan tentang bilangan 1, 2, 3. Cuma bezanya jangan confuse bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tak sama penunjuk bilangannya dengan bahasa Arab. Baik, kita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ada dua, singular, plural, betul? Satu atau banyak. Dua kan? Satu dengan banyak. Tapi bahasa Arab dia ada 3 pecahan penunjuk bilangan, iaitu 1, 2 dan yang ketiga barulah banyak. 3 atau lebih. Dekat bahagian banyak ni dia 3 atau lebih. Kalau kita bahasa Melayu 1 dan yang kedua barulah 2 atau lebih kan. Di bahasa Arab dia tambah lagi 1. 1, 2 dan yang ketiga barulah 3 atau lebih. Baik. Pengenalan tentang tahun 3 punya ni, dia ajar tentang itulah bilangan tu, cuma dia dipecah lelaki dan perempuan 3 tadi dipecah lagi, lelaki 3, perempuan 3, jadilah ada 6 tajuk semua sekali dalam pelajaran Imla tahun 3. Macam kita bahasa Melayu, kita tak dia tak ada perkataan kita nak bezakan jantina tu dengan meneletak perkataan tu sendiri kan, lelaki atau perempuan. Jadinya satu penceritaan tu ada 2 perkataan. Kalau kita bahasa Melayu contohnya 3 orang lelaki, yang ada lagi perkataan lelaki di situ. Tapi bahasa Arab tak, dia letak satu huruf je, perkataan masih sama, cuma letak huruf lain je, letak huruf lain sikit je kat belakang. Dah membezakan perkataan. Total semua perkataan yang boleh diterbitkan daripada satu perkataan je, dia boleh terbitkan lagi 5. Dia boleh terbitkan lagi 5 yang menunjukkan bilangan perkataan itu sendiri, sekali dengan jantina dia. Macam kita tak ubah huruf belakang kan, kita letak je perkataan lagi sebiji kat belakang, lelaki ke perempuan ke. Kalau orang Arab atau bahasa Arab tidak, dipakai terbitan huruf sahaja. Satu perkataan tu boleh diterbitkan sehingga 6 perkataan lain. Boleh ditambah 5 jenis penambahan lain untuk memberi erti yang berlainan. 1 lelaki, 2 lelaki. Inilah pengenalan dia ni. Yang nombor 1 ni 1 lelaki, yang nombor 2 ni 2 lelaki, yang nombor 3 ni 1 perempuan, nombor 4 ni 2 perempuan, nombor 5 banyak lelaki, dan nombor 6 banyak perempuan. Dia pakai penambahan huruf. Di situ datangnya Imla ni. Kadang-kadang ada orang tanya, apa pentingnya belajar Imla? Apa relevannya? Apa kegunaannya? Baik, inilah kegunaannya, supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih dalam tentang kata terbitan. Di mana pelajaran bahasa Arab itu sendiri dah sendiri susah. Jadi didatangkan pelajaran Imla ni supaya dapat memudahkan anak-anak murid memahami bahasa Arab dengan lebih mendalam. Kalau dia tak buat pelajaran Imla ni, jadi masa yang diperlukan untuk mengajar bahasa Arab tu jadi akan terlalu banyak. Baik, dipecahkan sikit kata terbitan. Kita ambil satu subjek, kita buat satu subjek kata terbitan saja, dan diajarkan kepada murid-murid. Yang tahun 3 ni kata terbitan tentang
bilangan. InsyaAllah nanti tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 dia akan ajar kata terbitan ganti nama. Adalah nanti. Dia banyak berkisah tentang huruf tambahan je. Ingat huruf tambahan, ingat sifik, insyaAllah boleh jawab periksa dengan mudah. Okay. Dan penambahannya tak banyak pun, 2 huruf, 1 atau 2 huruf je, paling banyak pun 3 huruf kat belakang. Sangat mudah, ingat huruf saja dah boleh jawab. Bila saya tanya nombor 1 tambah apa, nombor 2 tambah apa, kalau dah hafal sifik boleh jawab, boleh transform apa jenis perkataan sekali. Hatta perkataan yang belum tahu maksud pun dah boleh transform, dah boleh terbitkan perkataan yang baru. Jadi ingat sifik je, tak banyak. Kalau ada 6 tajuk, satu tajuk tambah 2 huruf, baru tambah 12 huruf, tak susah pun. 12 huruf tak banyak, betul baik. Kita pergi terus kepada tajuk tu, iaitu kalimah isim mufrad muzakkar. Dengar balik saya sebut kalimah isim isim. Kalau macam tahun lepas anak-anak murid sampai bulan 3 pun masih sebut asam-asam. Bunyinya isim. Kalimah isim mufrad muzakkar. Baik. Kita pergi satu-satu. Apa ertinya ni? Apa bendanya ni? Baik. Kalimah itu sendiri bererti perkataan. Baik. Yang kedua adalah isim. Isim ni apa kita panggil? Kata nama, bukan perbuatan. Kita tak bahas perbuatan dalam imla tahun 3. Kita bahas kata nama saja. Apa contoh-contoh kata nama ni? Boleh diberikan kepada manusia. Yang kedua, boleh diberikan kepada haiwan. Yang ketiga, tumbuhan. Dan yang keempat, boleh diberikan kepada benda-benda yang beku. Contohnya pencetak, beg, pensel, pemadam, meja. Itu pun adalah contoh kata nama. Kita tak bahas tentang perbuatan sebab selalu perbuatan ni kita tak kira ada banyak mana kan. Kalau kata orang tu kena pukul, kita tak tanya kena pukul berapa kali, kan betul. Ustazah, ada orang kena pukul, siapa pukul, biasa soalan kita kan. Tak pernah lagi lah, Ustazah, ada orang kena pukul, kena pukul berapa kali, pelik pula ustazahnya tanya berapa kali pula. Jarang perbuatan kita tak bahas berapa kali. Biasanya yang kita bahas berapa ni selalunya pada kata nama, pada orang, pada pensel ke, pada haiwan ke. Baik. Dan perlu diasingkan juga, perlu dititik beratkan juga tentang perkataan yang nampak macam kata kerja tapi sebenarnya kata nama. Contohnya pemain bola ni, sebab setiap tahun saya ajar, saya akan tanya, apa pemain bola ni, kata nama ke kata kerja? Mesti anak-anak akan menjawab kata kerja. Sebenarnya bukan, pemain bola ni kata nama. Kerjanya apa? Kerjanya main bola, bermain bola. Sama macam jurutera ni kata nama ke kata kerja? Mula-mula anak murid tu jawab kata kerja, tapi sebenarnya dia kata nama. Kerjanya apa? Membuat jentera. Pasal tu nama dia jurutera. Kemudian yang ketiga, mufrad. Mufrad ni barulah dia mula menunjukkan bilangan satu. Benda-benda yang satu semua, lelaki ke perempuan ke, benda yang ada satunya semua kita akan panggil mufrad. Baik. Dan yang terakhir sekali iaitu muzakkar ni barulah dia masuk ke dalam jantina, di mana muzakkar ni terbahagi kepada dua erti. Satu erti untuk bernyawa dan satu erti untuk tidak bernyawa. Erti untuk bernyawa, muzakkar bernyawa artinya adalah lelaki, dan muzakkar tidak bernyawa artinya adalah perkataan asal ciptaan itu, perkataan yang itu dicipta memang asalnya tiada ta marbutah. Baik, dua erti muzakkar di situ, satu untuk bernyawa dan satu untuk tidak bernyawa. Baik, izinkan saya rumuskan pengertian tajuk satu ni secara ringkas. Tajuk satu membahaskan perkataan-perkataan kata nama yang menunjukkan bilangannya ada satu terhadap jantinanya lelaki, atau perkataan itu sendiri memang tiada
ta marbutah. Baik, saya ulang lagi sekali. Tajuk 1 ni secara umumnya membahas tentang perkataan kata nama yang menunjukkan bilangan 1 terhadap lelaki, atau perkataan yang tiada ta marbutah. Baik. Confused? Tak apa, kita tengok contoh. Ustazun, rajulun, alimun, wajhun, kursiyun, insanun. Perkataan ni dipetik daripada buku teks sendiri. Boleh cek dalam group description yang saya buatkan tu, ada link buku teks, boleh tengok virtual textbook dalam tu. Dalam tu ada imla punya, memang ada 6. Ada 12, tapi saya petik 6 dulu. InsyaAllah next lesson kita belajar lagi 6. Baik. Perhatikan, saya minta perhatikan ejaan satu-satu perkataan Arab ni. Ustazun, rajulun, alimun. Ini artinya bila kita bercerita tentang bab 1, tentang mufrad muzakkar, bila kita cerita tentang mufrad muzakkar bab 1 tahun 3 imla, maknanya perkataan inilah asal ciptaan perkataan itu. Inilah ejaan asal bila perkataan tu dicipta. Inilah ejaan asal. Tak ada terbitan, belum ada terbitan. Maknanya apa? Maknanya kalau ada huruf yang kurang, bila ada murid-murid yang mengeja secara huruf berkurangan, maknanya ejaan dia dah salah. Itu bukan perkataan yang asal. Sebab inilah asalnya. Perkataan ustazun 5 huruf, jadi bila mengeja ustazun mesti kena ada 5 huruf. Sebab itu asalnya. Bila kita masuk bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, barulah ada penambahan. Baik. Apa dia ustazun itu? Satu guru. Apa rajulun? Satu lelaki. Apa alimun? Satu pakar, ataupun satu bijak pandai, seorang bijak pandai. Kenapa saya tak pakai perkataan seorang? Sebab yang saya nyatakan tadilah, muzakkar itu sendiri artinya ada 2. Satu untuk bernyawa dan satu untuk tidak bernyawa. Kalau saya guna perkataan seorang, dia jadi tak sesuai untuk yang tidak bernyawa. Contoh, tengok nombor 5, kursiyun. Takkan kita nak artikan kursiun itu sebagai seorang kerusi, tak sesuai. Jadi kita kena pakai perkataan satu. Lebih-lebih lagi, memang tajuk kita yang pertama ni membincangkan tentang penunjuk bilangan 1. Lagilah kena ada perkataan 1 kat depan tu. Baik. Ustazun, satu guru. Rajulun, satu lelaki. Alimun, satu pakar. Wajhun, satu permukaan. Wajhun ni surface. Surface. Satu permukaan, ataupun satu wajah. Wajah pun boleh lah. Kursiyun, satu kerusi. Insanun, satu manusia. Baik. Perkataan ni sebolehnya dihafaz lah, untuk menambahkan lagi kosa kata bahasa Arab kita. Tak salah pun kalau kosa kata ada banyak, lebih memudahkan kita untuk membuat karangan. Di dalam Risaan Darjah 6 nanti dia ada karangan. Kalau kosa kata sikit, susah. Sebab karangan tu ada syarat pula. Beberapa perkataan mestilah melebihi perkataan 100 perkataan ke, contohnya kan, 50 perkataan ke. Jadi kalau kosa kata kita sikit, susahlah kita nak mencapai kehendak soalan. Baik. Hafaz satu-satu, insyaAllah. Saya harap murid-murid dapat hafaz. Contoh-contoh yang ada 6. Kalau dah dapat 6, ada masa free, hafal lagi 6 yang dalam buku teks tu. Tak ada masalah, sebab nanti kita akan jumpa juga. Baik. Latihannya di sini adalah yang pertama, saya nak tuliskan pengertian lengkap kalimah isim mufrad muzakkar ni. Yang macam kita bincang tadi, kalimah tu apa, isim tu apa, mufrad itu apa, dan muzakkar itu apa. Kemudian latihan yang kedua, tuliskan 6 contoh kalimah isim mufrad muzakkar beserta makna. Ada 6 yang kita belajar tadi kan. Ustazun apa, kursiyun apa, tulis dengan arti dia sekali supaya lebih mudah untuk mengingatinya di kemudian hari. Baik, saya harap murid-murid dapat
menghafaz perkataan, jangan runsing-runsing, jangan risau-risau. Mula-mula memang nampak pelajaran ni sangat rumit, tapi sebenarnya tidak. Bila dah ingat sifir huruf tambahan tu, insya-Allah semua benda boleh jawab, tak ada masalah. Tak ada apa yang tak dapat dicapai melalui latihan. Kalau banyak latihan, banyakkan ulang kaji, insya-Allah boleh jawab, tak ada masalah. Sampai situ saja insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.